jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kuat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astaghfirullah, innallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, innallah ghafur rahim. A'udzu billahi as-sami' 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di atas segala kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membawa kita, Allah yang taufikkan kita, Allah yang beri petunjuk hidayah kepada kita, Allah yang bawa kita ke rumahnya, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita renung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tengok kita hikam kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikuni zamanun aw la tudriku zamanan la yutba' fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubal a'ajim wa alsinatuhum alsinatul Arab. Hadis rawahu Imam Ahmad. Kata dia daripada sahabat Al-Sa'idi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jangan kau temukan aku dan mudah-mudahan kamu, yakni sahabat, tidak bertemu dengan suatu zaman. Mana Nabi juga minta lindung supaya tak bertemu dengan zaman ni. Dan juga dia minta kepada para sahabat juga jangan bertemu dengan zaman ni. Zaman apa? Di mana para ulama la yutbi'u fil alimum, di mana ulama tidak diikuti lagi pada zaman tu. Ulama tapi tidak diikuti, bahkan ulama dipersenda, diperkotak-katikkan, dipandang sinis dan sebagainya. Tidak diikuti lagi, dan orang-orang yang menyantuni sudah tidak disegani lagi.
Orang yang buat baik kepada orang, tetap tidak orang buat baik. Patutnya orang itu mulia, orang itu baik dalam masyarakat, patut dia dimuliakan. Tetapi tak. Pada zaman itu, orang-orang alim-alim ulama tidak lagi dihormati, orang-orang yang mulia juga tidak dihormati, tidak disegani. Hati mereka qulubuhum qulubul ajim. Hati manusia pada ketika itu seperti orang ajam, iaitu orang yang padanya fasik. Lidah mereka seperti lidah orang-orang Arab, iaitu fasih, cakap agama pandai pada ketika itu, tetapi pelaksanaannya tidak sama pada zaman tu. Jadi kalau boleh aku tak nak bertemu dengan zaman itu, kata Nabi SAW. Juga para sahabat aku, kalau boleh jangan bertemu zaman tu. Zaman di mana alim ulama orang tak hormat lagi. Sekarang apa kita tengok kat kampung-kampung sebagainya. Dulu saya ingat kat kampung ni, kalau tak payah alim mana pun, tok imam dia. Dia tok imam. Tapi motor dia, kunci duduk di motor, helmet atas motor, orang tak curi. Rumah tok imam jarang orang yang nak mencuri, nak lagi masuk, lagi khianat, jarang. Sebab dia hormat, dia muliakan. Kerana dia ketua dalam kampung, tempat rujuk dan sebagainya. Tapi sekarang sama je. Bahkan rumah tok imam lagi banyak orang naik, tak reti hormat sekarang. Inilah zaman dia yang Nabi kata aku khawatir dan aku bimbang, dan aku doa supaya aku tak sampai ke zaman tu, ya. Jadi yang kena pada zaman itu ialah kita. Kita berada pada zaman tu. Alim ulama tidak dimuliakan, orang-orang yang menyantuni orang pun tidak dimuliakan, bahkan mereka diperlekeh dan dipersalahkan dan sebagainya. Itulah zamannya, zaman sekarang. Mana orang buat baik pun tidak dianggap baik. Bahkan yang buat baik itu dianggap salah. Kita yang menyokong kebenaran itu dianggap salah. Islam pada ketika itu, pada zaman itu ialah gharib, ghuraba. Ghuraba maknanya keterasingan. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, satu ketika nanti Islam itu akan gharib. Bada'al, bermula Islam itu gharib, asing, orang tak kenal Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, sebelum datangnya Nabi, zaman itu zaman fitrah, zaman jahiliyah. Zaman yang lagu ayam, lagu burung, lagu merpati, lagu kura-kura, lagu keldai, lumba, macam-macam. Pada zaman tu, zaman bunuh anak perempuan, zaman zina berluasa, judi, arak, zaman manusia yang hidup dalam keadaan kejahilan. Tak ada peri kemanusiaan, tak ada kemuliaan di antara anak lelaki dengan anak perempuan. Bahkan anak perempuan itu dibunuh, wa'dul banat. Ketika itu amalan mereka ialah membunuh anak-anak perempuan mereka kerana takut anak perempuan itu mencala conteng muka ibu bapa mereka, takut mengandung anak haram dan sebagainya. Maka tanam anak itu lahir je, tengok anak perempuan tanam. Iaitu menyusahkan. Anak perempuan pada kita itu dianggap menyusahkan ahli keluarga. Lalu ditanam hidup-hidup. Gali pasir belakang rumah terus tanam. Anak lelaki disanjung, dimuliakan kerana boleh menjaga keluarga, boleh bawa ke sawah, ke ladang untuk bekerja. Manakala anak perempuan hanya ada di rumah sahaja. Ketika itu, maka datang Nabi SAW mengubah semua keadaan itu. Sebab itu mula Islam gharib, keterasingan. Nak ubah benda yang telah selama diamalkan, susah kita nak ubah. Susah kita nak ubah. Benda yang selalu buat. Contoh, kalau orang Kelantan dia masukkan gula. Nak ubah orang Kelantan, jangan masukkan gula dalam masukkan payah. Dia pusing, jangan masuk. Nak masuk sikit je, tak boleh. Dia nak manis juga. Kari pun dia minta gula. Mana ada benua yang minta gula makan kari? Hanya benua Kelantan je. Makan kau ticanai, minta kari. Mama, sini, gula ada gula. Apa bikin? Ini kari, taruh gula. Ayah, taruh gula, ya. Bila dah kerak pergi kedai dia, belum sampai roti, dia hantar gula dulu. Payah nak ubah. Begitu juga nak ubah yang manusia yang keseronokan dalam jahiliyah. Ya, seronok dah laga ayam, dah laga kaldai, belum buat kura-kura. Tak pernah belum buat kura-kura. Orang zaman moden tak pernah aku. Orang zaman-zaman dulu tahun 70-an 80-an, dia lumba kura-kura. Dia letak minyak cak kapak,
di ekor dia belakang tu. Sapu-sapu. Pik, wis pok lepas. Pum 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 lari. Koko tu lari sebab panas punggung. Jangan buat dik. Jangan buat jumpa koko minyak cak kapok nyanyi dia. Kalau satu lagi teruk dia bakar paku. Paku bakar merah paku dia cucuk. Bila panas tu bertempiaran lagi tu lagi. Yang ni akan bangkit daripada mahsyar nanti. Binatang-binatang yang diseksa masa hidup akan bangkit daripada mahsyar nanti untuk menuntut semula hak dia. Oh, dulu kau laga aku Okey, sekarang kau laga, aku laga kau lawan dia. Selepas tertunainya segala hajat dan dendam itu, maka mereka ini akan dihapuskan. Binatang-binatang itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Dia bangkit untuk ambil balasan sahaja. Lepas tu hilang, dimatikan. Maka nak mengubah jahiliah itu amat susah. Maka berbahagialah bagi mereka yang asing itu, kata Nabi SAW. Saya ingat bila saya naik kapal terbang daripada Sarawak aku ada seorang budak kecil dalam 4 tahun kot, 5 tahun. Saya sembahyang atas kursi. Waktu dah nak habis sembahyang atas kursi. Allahu Akbar, tunduk, bangkit, sujud. Dia mari tepuk lutut. Uncle, kat rumah uncle tak ada sejadah ke? Maksud dia sembahyang tu mesti di rumah. Ada masjid, tak ada sembahyang atas kapal terbang. Gharib. Saya naik bas daripada Miri pergi ke Kuching. 14 jam naik bas. Waktunya ialah waktu subuh. Siapa tak sembahyang dalam perjalanan itu maka habislah, luputlah sembahyangnya. Kerana dia tak ada jamak kosa sembahyang subuh ni. Dia sembahyang yang satu-satunya. Sembahyang tunggal. Dia tak ada partner dia. Sebuah bas ada lebih kurang 30 orang. Yang sembahyang, bukan kata saya pandai sembahyang, rajin sembahyang tak, tapi saya seorang yang sembahyang. Yang ada kopiah, yang ada apa ketayak atas kepala pun tak sembahyang. Sebab susah nak sembahyang. Masa tu RNR di Seri Aman tu tak ada lagi. Tahun 90-an, 97. 96, 97. Tak ada lagi. Tak ada RNR. Nak berhenti tak boleh. Berhentinya ialah kedai Iban dan kedai Cina yang bela anjing. Macam tu je. So saya berhenti tepi jalan, yang pemandu dia tu orang Iban. Pok, saya cakap dia, Pok, aku mau semayang tu. Dia kata, mau semayang di mana? Situlah aku mau semayang tu. Tu ada anjing tak? Anjing tak apa, si hal. Saya ambil kotak. Saya pun duduk tepi tangga bas. Di bawah lah. Atas jalan raya. Saya semayang subuh. Apok tu Iban tu, dia Kristian. Iban. Dia tunggu atas tangga bas. Dia isap rokok. Anjing mari keliling tu. Tak pernah tengok. Anjing tak pernah tengok orang sembahyang. Tengok apa benda anjing ni. Dia tengok. Iban tu halau anjing. Dia sembahyang. 2 rakaat. Tengok. Kenaknya. Yang lain si sembahyang, si solat. Nak Mana aku tahu kata. Islam semua. Patut sembahyang. Itu haji tua pun tidak sembahyang kata. Haji tua tak sembahyang. Pakai kopiah. Mungkin lupa yang tidurnya. Yang tidurnya kejutnya nampak. Tak apa sihat lah. Nanti dia tobat lah. Saya sembahyang 2 rakaat. Nak ceritanya masa tu 90-an. Gharib. Orang sembahyang terasa pelik. Iban tunggu. Aku sembahyang ni aku doa semua, kata Pok. Aku semua minta selamat semua. Kamu selamat, ibu bapa kamu selamat. Ya ke? Terima kasih lah. Kamu ustaz kah? Yalah, aku mengajar sama tentera tu. Ustaz lah. Dia cakap bahasa dia lah kan. Tapi 30 lebih orang seorang sembahyang. Gharib yang Islam. Pada awal-awal gharib, pelik. Kepelikan kalau sembahyang duduk atas kursi, sembahyang tepi jalan raya, duduk atas kotak. Orang nampak pelik tak? Pelik. Gharib. Tapi apa kata Nabi SAW? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah bagi yang keterasingan ini. Berarti orang yang beramal Islam, ketika mana manusia lain tak beramal Islam, itulah orang yang berjaya hidup dunia dan akhirat. Maka jangan takut kita beramal dengan Islam. Jangan takut kita beramal dengan Islam. Bukan kita suruh kata pergi pejabat kena pakai serban, pakai jubah. No. Ada tempat yang tak boleh lah. Jadi waktu sembahyang kita pakailah jubah, serban. Kita jadikan satu pakaian.
khas untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sangkut striker siap-siap, jubah, ridak, kopiah, serban, ada tasbih, aksesori dia. Dalam seluar, bantolun ataupun izar, kain pelikat. Tak kisah mana-mana. Kita jadikan dia satu pakaian. Hari ni putih, besok kuning, lusa loreng. Macam cikgu sekolah. Jadikan dia pakaian istimewa. Kita buat. Baju Melayu tak apa, nak baju Melayu. Cumanya kesukaan Nabi SAW, jubah dan juga gamis. Jubah dan juga gamis. Warna kesukaan putih dan juga hijau. Bukan pas putih dan hijau. Syurga banyakkan intan berlian yang berwarna kehijau-hijauan seperti ekor burung merak. Burung merak ekor dia warna apa? Hijau. Hijau, ada bunga-bunga batik. Allah cantik. Tengok burung merak. Dia buka ekor dia. Itulah gambaran syurga. Sikit gambaran. Begitu cantik. Susah nak bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbul bashar. Wala khatul ala qalbil bashar. Syurga ini tak dapat dilihat oleh mata. Wala udhunun sama'. Bukannya telinga aja. Dan juga bukan petikan daripada khatir, daripada hati. Itu syurga. Payah nak gambarkan bagaimana cantiknya syurga. Kita hanya boleh buat gambarannya. Ainun, mata kita tak pernah tengok pun syurga. Cuma gambarannya macam tu. Telinga pun tak pernah mendengar begitu cantik, kecuali dengaran daripada perkara sam'iyah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Panca indera kita tak pernah lihat. Jadi berbahagialah bagi mereka yang beramal dengan Islam. Tak kira lah di mana apa zaman sekalipun, lebih-lebih lagi ketika mana zaman itu manusia sudah tidak beramal dengan Islam lagi, tapi kita tetap beramal dengan Islam. Biarlah nampak gharib, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita cukup mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi'ulumihi fid dharaini. Thumma amin. Muka 63 kan 60 apa? Tak, salah. Kau suka apa? Teka. Weh. Tak ada. Sambungan daripada 29.2, 29.3. Wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takuna al-asar hiya allati tuwassilu ilaihi. Itu bukan? Yang saya lah sini 29.2 wal istilalu alaihi min adamil wusul ilaihi, dan mengambil dalil atasnya itu adalah sebab tiada sampai kepadanya. Tanda kat mana? Betul saya? Kursus 63 akan sambung ke 64. Okey, kita ambil 63 lah, reverse sikit. Saya tulis kat sini was istilah, mengambil dalil atasnya. Mengambil dalil atasnya balik kepada nya tu Allah Taala. Adalah sebab tiada sampai kepadanya. Kita mengambil dalil ni dah hurai dah sikit lagi kita reverse balik. Kita ambil dalil atasnya atas Allah. Atas apa yang Allah buat. Ni Allah buat, ini Allah buat, ini Allah buat. Kita ambil dalil atas ni, atas benda ni semua disebabkan tiada sampai kepadanya, sebab kita tak sampai kepada Allah Ta'ala. Kita belum sampai lagi. Sebab itu kita minta dalil dulu. Tuan-tuan tak pernah jumpa dengan saya, tak pernah jumpa dengan ustaz ni, maka tuan-tuan minta ciri-ciri ustaz ni. Minta nombor telefon nak panggil ceramah. Macam mana ustaz ni tu? Dia orang mana? Dia orang Kelantan. Dah kahwin ke? Dah. 3 orang anak, 1 isteri. 3 orang anak. Mana orang kenal ciri-ciri tu? Sebab apa yang minta dalil, bukti macam tu? Sebab dia tak pernah jumpa dengan saya. Tak pernah kenal pun ustaz ni. Tapi orang dah kenal ustaz ni, tak payah minta ciri-ciri dah.
Tak payah minta dah, ustaz ni nombor telefon sekian, tubuh tinggi sekian, hitam putih sekian, tak perlu dah sebab dia dah kenal rapat dengan saya. Contoh. Begitu juga Allah Ta'ala. Bila kita dah kenal rapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tahu dah dia begini, yang kita telah semak dalam minda kita bahawasanya Allah itu maha berkuasa, maha hebat, maha mulia dan sebagainya, maka tak perlu lagi minta istidlal, tak perlu minta dalil lagi, tak perlu minta lagi kamu nak tengok alam tu, alam tu besar, kau tengoklah laut, kau tengoklah langit, kau tengoklah. Tak perlu dah. Sebab apa tak perlu? Sebab dia dah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud daripada was istilalu alaihi min adamil wusulu ilaihi. Sebab kita tak pernah sampai kepada dia. Kerana yang sampai kepada sesuatu itu tiada memerlukan dalil, sebab telah nyata kepadanya. Tak payah dalil lah, dah kenal dah. Maka kenapa ia perlu mengambil dalil lagi? Cumanya kalau nak dalil lagi, nak bukti ustaz ni tu betul-betul ustaz ni, ni orang dia bla bla bla, dia kecek Kelantan, dia orang Kelantan, anak dia berapa orang? 3. Tu sebagai pembuktian sahaja. Tapi dia kenal dah ustaz ni, dia tahu dah ustaz ni ngundi ni, boleh tahu dah ustaz ni undi ke apa. Dia tahu dah. Dia tahu ustaz ni tak balik ngundi pun. Kenal sangat ustaz ni tak balik ngundi. Tapi menang juga. Tak boleh ngundi. Cumanya menang tapi tak dapat hadiah. Apa dia? Tuan-tuan boleh buat teka-teki. Kita buat pertandingan tapi menang tapi tak dapat hadiah. Apa dia? Pilihan raya 2-0, 2-2. Itu jawapan dia. Orang yang menang tak dapat hadiah. Pada muka. Maksudnya benda yang susah nak buat jangkaan macam dulu. Sebab dulu kita hanya ada 2 komponen yang besar. Barisan Nasional dengan PAS. Bila malam tu istihar, maka automatik 2/3 akan dapat memerintah. Automatik. Tak perlu nak tunggu, tak perlu nak sepakat dan sebagainya. Sekarang tak boleh. Sekarang ni kena tunggu dulu. Sebab gabungan dan sebagainya. Kerana terlalu banyak parti. Itu jadi kerumitan. Dan kerumitan. Nak buat ngesah pula 19 hari bulan. Kena parlimen bersidang lagi. Undi tak percaya pula. Tengok susah kan? Makin susah. Apatah lagi nak laksana hukum hudud Allah Ta'ala. Nak memerintah, belum lagi apa yang nak diperintah. Nak menentukan siapa yang memerintah pun dah susah. Apatah lagi barang yang diperintah nanti. Nak laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hati-hatilah. Jadi apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan pilih, telah berjaya. Cumanya dapat hadiah ke tak dapat hadiah tak tahu. Yang kumpulan yang minoriti jadi king maker. Aku nak bayar berapa ke? Aku nak ke pula? Aku lompat sana ni, beringat sikit. Dia kecil je. Dia ada 20 kursi je pun. Tapi kingmaker dia, bijak. Payah nak baca. Tuan-tuan dah kenal macam tu sekali, maka tak perlu dah dalil-dalil lagi. Itu maksud dia. Masuk kata hikmah ini. Dan kata Syekh dalam kitab Lataiful Minan, ketahuilah bahawa dalil itu hanya ia didirikan bagi yang menuntut al-haq, bagi yang nak mengenal, menuntut al-haq subhanahu wa ta'ala, bukan bagi yang melihatnya. Bagi yang menuntut nak mengenal. Bagi yang dah kenal, yang dah lihat. Lihat ini jangan kata lihat nampak sebiji Allah Ta'ala, tak. Melihatnya melihat Allah, melihat dengan hati. Sebab kita dah kenal Allah Ta'ala, itu maksud melihat. Bukan melihat nampak, sebiji Allah besar pada langit. Salah. Kerana yang melihat itu tidak memerlukan dalil, sebab sudah nyata apa yang dilihatnya, yang tiada memerlukan dalil. Dah lihat, dah tengok dah ustaz, putih, kuning, merah, tinggi, rendah, gemuk, kurus, maka tak perlu lagi dalil. Maka makrifat itu dengan iktibar menyampaikan segala jalan kepada makrifatnya adalah merupakan usaha. Makrifat itu pengetahuan. Maka pengetahuan ataupun makrifat itu dengan iktibar, dengan menganggapkan, menyampaikan segala jalan kepada makrifatnya, kepada pengenalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia merupakan usaha kasbiyah. Kemudian ia kembali kepada kesudahannya sebagai yang mesti diterima, itu dururiyah. Jadi pengenalan makrifat itu dengan iktibar, dengan menyampaikan segala jalan kepada kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan yang kita tu ialah sebagai jalan saja. Kenapa nak dalil ni? Sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu minta juga tu. Sebab nak kenal.
Dah tahu dah. Cuma itu sebagai wasilah saja, sebagai usaha, kemudian ia kembali kepada kesudahannya sebagai dururi. Kita usaha dah, tapi hakikat sebenarnya Allah yang akan menentukan dia tu macam mana dan macam mana, sebagaimana yang diajar kepada kita. Dururi, wajib terima. Kita kata Allah Ta'ala ni besar, mesti besar daripada langit ni. Itu kasbi. Usaha kita nak menggambarkan besar. Allah angkat, Allah besar, Allah boleh angkat tak boleh angkat. Itu usaha kita untuk kata besar, kuat, ialah mengangkat. Tapi sebenarnya hakikat dururinya ialah kita kena terima apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, aku ni kuat. Macam mana kuat? Wallahu alam. Sebab itulah sifat dia hala kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu berkuasa. Macam mana Allah itu berkuasa? Sebab tu sifat yang di antara sifat 20 ialah kaunuhu qadiran ataupun qadiran. Hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Macam mana dia berkuasa? Tengok dia berkuasa, dia menjalankan perjalanan langit dan juga bumi, matahari. Tengah hari tak ada nampak matahari atas kepala. Dia bergerak ding 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 ding. Dia tenggelam saja, keting 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 naik bulan. Siapa yang mengurus? Ini yang mengurus ni. Wajib diterima, dialah yang berkuasa. Siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma usaha kita nak sampai kepada dia, usaha. Oh, ni kekuatan Allah Ta'ala. Dia pusing, itu usaha. Tapi hakikat sebenar, dia yang bagi tahu aku maha berkuasa. Kita tu usaha aja. Usaha saja untuk kenal Ustaz ni. Yang sebenarnya Ustaz ni dah bagi tahu dah, aku ni begini begini begini. Yang lain tu usaha aja. Usaha nak bagi tahu Ustaz ni gemuk kuruh. Jadi hakikat sebenar tuan-tuan kena terima bila Ustaz ni cakap. Ustaz ni sebenarnya dia orang Kelantan, orang Pasir Putih, bininya 1, anaknya 3, semua bla bla. Itu kena terimalah. Walaupun kita usaha dah. Gemuk tu gemuk taruh mana, kuruh tu kuruh taruh mana, tinggi tu tinggi mana. Itu usaha. Tapi hakikat sebenar dururi, Ustaz ni akan cerita. Tinggi Ustaz ni ialah 1.08. Tu tengok tu. Mana dia cerita satu-satu lah hal dia. Allah Ta'ala pun dururi, wajib kita terima apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila ada di antara alam ini dengan sebab terangnya, tidak diperlukan mengadakan dalil. Ini bukti lah ni. Dan apabila ada di antara alam ini dengan sebab terangnya, kita tengok alam tengah hari ni terang, tidak diperlukan mengadakan dalil. Tak perlulah nak ada dalil lagi. Maka apa lagi pencipta lebih tidak memerlukannya daripada sekalian alam ini. Tak perlulah kita nak ceritanya adanya alam ini, adanya pencipta. Gitu. Dan kata Syekh, yang paling menghairankan adalah alam ini yang menyampaikannya kepadanya. Alam ini yang menyampaikannya kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ni yang menyatakan kebenaran hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Bumi, pokok kayu, bukit, buka, semua itu akan kembali kepada al-haq Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Mana balik semula kepada dia. Dia yang menciptakan langit, bumi, manusia, semua makhluk diciptakan. Maka semua makhluk itu ia akan menyampaikan Allah itu kuasa. Besarnya langit ni. Langit minta aku ni besar, aku ni berat, aku hebat. Tapi dia yang mencipta aku, dia hebat. Cantiknya kita tengok laut di Pulau Sipadan. Warnanya cantik, sayu, biru. Apa ni, ikan-ikan berlari berenang dalam tu. Pokok apa ni, yang duduk dalam air lembut naik tarak kerah tu. Batu karang dalam air lembut tu. Atas darat dia dikerah. Tuan-tuan kalau pergi Pulau Sipadan, penyelam dunia yang tak nak balik sebab tu lah. Dia kulat macam ni. Dia kulat. Saya snorkeling je, tak menyelam. Itu pun tak sampai ke Sipadan, di Kapalai saja, di pulau keliling dia. 4 jam birak belakang. Tak nak naik. Tengok, ya Allah, cantiknya. Cantik itu yang menunjukkan penciptanya itu maha hebat. Itu maksudnya semua kain yang dijadikan atau makhluk ini, dia akan menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu sendiri yang hebat. Bukan Allah, ayah Allah bagi tahu, makhluk itu sendiri akan bagi tahu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita juga akan membagi tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala
akan kehebatan Allah, kekuatan Allah, kesempurnaan Allah melalui sifat-sifat yang wajib kita ketahui, sifat 20 ataupun segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah bukan 20 saja tau. Yang wajib kita ketahui, sebab daripada 20 itu akan pecah lagi banyak. Bukan 20. Segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah. 20 tu yang wajib kita belajar. Lebihnya banyak lagi. Sebab tu nama Allah Subhanahu wa taala 99 Asmaul Husna. Maka kita terjemahkan 99 semua ada makna. Tapi tak ada sifat 20. Tapi kalau kita buka dalam sifat 20, dia akan ada nama Asmaul Husna yang 99. Bahkan itu namanya 99, bahkan lebih lagi 99. Segala nama yang menyatakan kesempurnaan kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kena faham tu. Baik, kata Syekh, wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asar hiyallati tuwassilu ilaihi. Maksud dia, jika bukan demikian yang atas tadi, yang 29.2, jika bukan demikian, maka sejak bilakah ia gaib sehingga diambil dalil atasnya dengan sesuatu? Jikalau ia tiada, nescaya tiada wujud segala sesuatu. Dan sejak bilakah ia jauh hingga segala kesan itu yang menyampaikan kepadanya? Wa illa, kalau tidak, ni tidak apa ni, istilalu alaihi min alamil wusulu ilaihi. Maknanya kita ambil dalil tu sebab tak pernah kenal dia, tak pernah sampai kepada dia. Kalau tidak jika bukan demikian, istilah tu kerana alamul wusulu ilaihi tadi, maka sejak bilakah ia gaib ataupun dia tak ada, iaitu Allah Ta'ala ni, bilakah ia tidak ada atau gaib hingga diambil dalil atasnya dengan sesuatu? Bila dia tak ada nak ambil dalil istilah? Masa bila dia tak ada? Tak ada masa dia tak ada, sebab dia sentiasa ada. Wujud sejak azali. Jikalau ia tiada, jikalau dia tiada, siapa? Allah tak ada, nescaya tiada wujud segala sesuatu. Kalau dia tak ada lah segala sesuatu ni. Sebab dia yang menjadikan. Kalau dia tak ada, ada. Kalau ustaz ni tak datang, tak adalah dia. Kalau ustaz ni tak datang malam ni, mana dia? Tak adalah dia. Maka tak adalah nak belajar kitab. Tak ada dia, tak ada belajar kitab. Tapi kitab tu belajar. Mana dia ada? Ustaz ni tak ada, tapi siapa mengajar? Tak tahu. Mana boleh begitu? Kitab ni ustaz ni ajar, maka ustaz ni kena ada. Tak boleh tak ada, kena ada. Sebab dia yang mengajar kitab ni. Alam ni ada. Allah tak ada. Alam ni ada. Siapa buat? Tak tahu. Mana boleh? Allah tu ada. Tak ada, dia tak ada. Sebab sentiasa ada, kerana mengatur. Itu istilah tu. Kerana dia mengatur alam ni, siang, malam, pagi, petang, ada hujan, ada ribut, ada petir, ada tak ada. Siapa yang uruskan? Dia. Kalaulah dia tak ada, jikalau dia tak ada, macam mana nak ada sesuatu tu? Tak ada lah sesuatu tu kalau dia tak ada. Oleh kerana itu, dia sentiasa ada. Istilah mengambil dalilnya kepada semua benda yang berlaku itu carry on. Berterusan. Maknanya ada orang yang tukang buat kedai, lampu sentiasa terpasang, ada, lepas tu tutup. Tak ada. Gelap lah kedai tu, rumah tu gelap, ada orang yang tutup dia. Kalau suruh mudah faham. Jadi istidlal, mengambil dalil rumah itu gelap kerana ada orang yang menutup suis. Rumah itu terang kerana orang yang buka suis. Gitu. Dan sejak bilakah ia jauh hingga segala kesan itu yang menyampaikan kepadanya?
Bila pula dia tu jauh, siapa tak tahu. Mana Allah Ta'ala tu jauh sangat, tak tahu. Sehingga segala kesan itu yang menyampaikan kepadanya. Dia sehingga kita tak kenal dia, jauh sangat-sangat, sehingga kita nampak je tapak kesan. Kalau kesan ni kesan ciptaan lah. Kalau makhluk, tapak contohnya. Bila harimau tu jauh, bila kita tengok kesan tapak kaki, ketak. Oh, tak ada dah jauh ni, ada kesan tapak kaki je lagi. Jadi bila jauh, tak ada masanya Allah Ta'ala itu jauh. Allah Ta'ala itu sentiasa dekat dengan makhluknya, sehingga makhluknya tak perlu cari kesan dia. Kerana dia sentiasa dekat, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlulah nak cari hujah-hujah ataupun istidlal untuk nyatakan Allah itu wujud, Allah itu ada. Cukuplah dengan segala apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang hampir, yang nurnya meliputi segala sesuatu. Ni. Bila Allah tu jauh, tak ada masa dia jauh, dia sentiasa dekat dengan makhluknya. Sehingga dikatakan seperti dekatnya urat murih, kiri dan kanan dengan halkum, dan seperti mata hitam dengan mata putih. Dekatnya Allah dengan makhluknya. Bila dia dekat dengan kita, takkan mu tak nampak lagi. Tak perlulah nak cari jauh-jauh tu. Nak cari dalil, nak kena orang cerita, kamu dah dekat dengan mu lah. Benda dekat dengan kau tak nampak lagi ke? Kau kena nampak lah. Mana dalil tu dah ada depan mata kau. Tak payah nak tengok tu. Mana dalil Allah tu ada? Nantilah orang jauh-jauh mari cerita, sebenarnya mu tengoklah. Tak payah ke jauh, ku tengok diri kau sendiri yang paling dekat. Macam mana mata ni boleh melihat? Macam mana mata kita boleh melihat? Ada mata yang bulat macam kita, hitam sama putih sama, tak nampak. Macam mana boleh tak nampak? Mata ada bulat ya, tapi tak nampak. Tak tertutup tak? Macam mana ni cok jari ni? Cok jari ni tak sama di antara berjuta manusia. Tak payah nak tengok istilah jauh. Tak payah nak menunjukkan hak jauh, hak besar-besar. Hak yang kita pening nak fikir, tak payah. Ambil yang dekat kita. Kecil je. Tetapi 1 juta manusia takkan sama cok jari. Ini yang akan membezakan kepada thumbprint. Macam mana Mana kita tahu? Itu dalil dia. Mana hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu dah ambil dalil-dalil yang jauh. Ambil depan mata kau pun dah cukup dah. Dialah yang hampir, yang nurnya meliputi setiap sesuatu. Nur ni ialah cahaya kuasa Allah. Nur. Okey. Cahaya ni, di mana ada cahaya, di situ kita akan nampak terang. Cahaya masuk ke mana? Ambil torchlight, kita suluh kat orang tu, tak ada tempat yang tidak masuk. Lagi-lagi kalau ultrasound, yang orang masuk dalam hyperbaric chamber, yang nampak untuk scanner, untuk tengok otak, dada, x-ray dan sebagainya. Itu cahaya Allah Ta'ala. Cahaya Allah Ta'ala boleh menembusi semua makhluk dia. Macam mana boleh tak nampak? Itu maksud dia. Jadi nur dia, nur Allah Ta'ala ini meliputi setiap sesuatu. Tak ada yang tak nampak. Kalaulah X-ray boleh nampak sampai ke hati. Scan boleh nampak apa yang ada dalam kepala. Apa lagi yang dibuat oleh makhluk tu. Makhluk yang cipta, makhluk yang buat, tapi sampai ke dalam boleh nampak. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan cahaya, maka cahaya itu akan sampai ke dalam hati. Betul? Bagi orang yang Allah buka kasyaf, Allah buka hijab, Allah boleh nampakkan jauh ke dalam. Dia boleh nampak. Dia boleh nampak alam jin, dia boleh nampak alam malaikat. Allah buka hijabnya. Itu nur Allah. Allah campakkan cahaya pengetahuan kepada pulan bin pulan sehingga jauh ke lubuk hati, sehingga nampak hakikat sebenar alam jin, alam malaikat dan sebagainya. Kita tak nampak sebab apa? Sebab masih terhijab, masih tertutup. Kita tak nampak gelas kerana ada hijab, ada beg. Ada benda ni, ada. Tapi kenapa tak nampak? Sebab ada hijab. Ni halangan hijab. Tiba-tiba Allah buka hijab. Oh, ada gelas belakang beg.
ini kuasa ustaz ni. Kuasa yang ustaz ni ada mengangkat ini ialah kuasa yang Allah berikan pinjam sementara pada tangan ni untuk mengangkat. Ada orang yang ada tangan, Allah tak bagi kuasa untuk mengangkat. Allah seterukkan sementara, tak boleh angkat. Hijab ada ni, jadi tak boleh nak angkat hijab ni. Sebab apa? Sebab dia ada tangan tapi kuasa tak ada. Allah tak bagi pinjam masa tu. Suatu ketika tu Allah bagi pinjam tapi Allah tarik balik. Tak kira lah melalui tak ada sarah ke apa benda, itu terserah. Ni gelas ada di belakang, Allah buka hijab. Maka nampaklah hijab, nampaklah hakikat sebenar objek ni. Maka nur Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan segala-galanya, maka boleh nampak sampai ke mana sahaja. Itu maksud nurnya, iaitu cahaya yang Allah jadikan meliputi segala sesuatu, setiap sesuatu. Wujudnya nyata atas tiap sesuatu dengan kewujudan sesuatu itu. Wujudnya itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wujudnya Allah Ta'ala nyata, jelas atas tiap-tiap sesuatu dengan kewujudan sesuatu itu. Jelas adanya ni dengan terangkatnya hijab ni. Ni. Maka hijab ni yang menghalang ni sesuatu. Ni sesuatu ni. Nyata atas tiap-tiap sesuatu dengan kewujudan sesuatu. Nyata ni bukan hijab, ada sesuatu ni. Ada hak ni, ada ni. Jadi siapa hak jadinya? Dua-dua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud Allah Ta'ala nyata, jelas atas tiap-tiap sesuatu dengan kewujudan sesuatu. Yang ni Allah berkuasa menjadikan hijab. Allah buka, Allah nampakkan objek yang kedua. Ni pun hak Allah ni. Hijab ni Allah punya juga ni. Jadi Allah buka yang dia punya, dia menunjukkan hak ni pula. Jadi tiap-tiap sesuatu yang ada ni nak menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Allah mengadakan hijab, lalu Allah mengangkatkan hijab, lalu nampaklah objek yang kedua. Kalau Allah tak angkatkan hijab ni, halangan ni, kita tak akan nampak objek yang di belakang. Mana mengangkat hijab, mengadakan hijab dan mengangkat hijab, mengadakan objek menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia maha berkuasa. Bukannya hijab ni datangnya sendiri ni. Tak. Hijab daripada Allah Ta'ala juga. Dia jadi, kemudian dia meniadakan. Hilang hijab, nampaklah objek yang kedua. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu terlebih hampir kepada hambanya daripada tiap-tiap sesuatu. Allah lebih dekat kepada hambanya berbanding dengan sesuatu yang lain. Kita kata kita dekat dah dengan anak bini kita, tak. Allah lagi dekat. Isyak dah kah? Azan dah? Tak lagi? Azan dah? Ingat dia tengok ke dia, ingat kau azan. Rupanya masuk waktu. Patut dia tengok keling-keling kita pun.
Allahu Akbar. Allahumma washna wa ba'as. Baik, dia sambung sikit ni. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu terlebih hampir kepada hamba-Nya daripada tiap-tiap sesuatu. Benda lain itu hampir dah, tapi Allah tu terlebih hampir dengan segala sesuatu. Ginilah kita mandi. Kalau biasa mandi, orang dulu dia mandi bawah kangkang dia letak anak dia. Jadi ayah kita atas anak dia bawah kangkang bawah, kita pun mandi. Segala apa yang ada kepada anak kita yang duduk bawah kelangkang kita tu, kita akan nampak. Kepala dia ada kutu ke, ada kudih ke, belakang dia berdaki ke, macam mana kita akan nampak sebab dia duduk bawah kita, bawah kelangkang. Saya duduk atas ni, saya akan nampak segala bawah. Tuan-tuan tak nampak? Tuan-tuan nampak muka je ustaz ni. Tuan-tuan tak nampak kaki ustaz ni duduk macam mana sekarang? Nampak tak? Nampak Tangan ustaz ni duduk apa sekarang? Duduk bawah, duduk kat mana? Lutut kanan ke lutut kiri? Kau duduk alas luar? Tak nampak Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni, makhluk dia yang mencipta dia lebih besar, lebih hebat, lebih mengetahui. Semua makhluk di bawah dia. Tak ada sebutlah kelangkang. Jangan sebut kelangkang Allah. Salah. Mana di bawah? Bila dia di bawah kita, Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi siapa yang paling dekat? Allah lah paling dekat. Kalau lain dekat juga, adik-beradik kita dekat dengan kita. Tapi dia jauh. Dekat ni semua dekat ada. Dekat pada fizikal dekat. Tapi hati jauh ada. Tuan-tuan dekat dengan ustaz ni.
Tapi hati tuan-tuan sekarang bukan dengan ustaz ni, mungkin dia kena mamak nak tengok bola malam ni. Morocco lawan Kelantan. Bukan. Orang kata nak pasal layar besar malam ni. Siapa dia lawan malam ni? Ada bola malam ni? Siapa lawan? Argentina lawan Brazil. Croatia. Siapa hot league ni? Croatia bagus ke Argentina? Tak tahu. Okey, kita betting tak? Tak pernah tengok bola. Tak tahu siapa ni. Dengar-dengar kata Morocco bagus. Dia perempuan atas. Tengok-tengok bagus. Hubungnya perempuan dia comel-comel. Kurang ajar betul. Kan Morocco kan comel-comel. Ala-ala Arab kan. Dia Casablanca apa benda entah. Biarlah dia lah. Dia menang pun kita tak dapat apa-apa pun. Kalau juara, Morocco lah juara. Tuan-tuan tak dapat cuti pun. Seronok lah. Itu nafsu kita seronok tengok. Sebab kita penyokong dan sebagainya. Biarlah siapa nak main pun Jadi kita Allah Ta'ala ni di bawah dia, maka dia nampak lah. Tu. Maknanya segala sesuatu yang lebih hampir ialah Allah yang terlebih hampir kepada hambanya daripada tiap-tiap sesuatu yang ada ni. Hanya yang terhijab daripadanya itu kerana sangat hampir dengannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lewat bandingan dia. Nampak tak? Tuan-tuan nampak kan? Jauh, dekat, jauh. Kalau duduk dalam mata, nampak? Tulisannya saya nampak. Cactus. Bla-bla, air mineral semula jadi. Natural water from. Okey, nampak? Sini nampak. Jauh sangat pun tak nampak. Dekat sangat nampak tak? Tak nampak. Sebab itu terhijab tu, kerana mungkin dekat sangat. Terdekat sangat. Yang jauh tu sama telah lah mungkin terhijab. Sebab tak nampak terus. Yang ni terhijab juga hanya yang terhijab daripada Allah Ta'ala itu kerana terlalu hampir dengannya dengan Allah Ta'ala. Maka tak nampak apa dah. Sebab apa? Dia fana. Dia pergi alam lain dah. Dia fana. Dia binasakan diri dia. So dia tak nampak apa dah. Tak ada dah dia. Hanya milik Allah SWT. Macam orang duk ahli tasawuf, ahli zikir ni sufi, dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujung sekali Allah. Hilang dia pensan. Bila dia tak ada dah. Dia tak nampak lah. Seolah terhijab, tak nampak dah Allah. Sebab dia terlalu rapat dah. Dia telah masuk dalam diri tu Allah. Dia telah masuk dalam diri dia tu Allah. Jadi Allah pun dia pensan. Pensan ketika itu habis, dunia dah tak nampak dah. Maka seolah-olah dia terhijab, tak nampak Allah kerana dia terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibarat macam tulisan tadi. Ini berlaku di Mesir, saya ingat. Lepas Jumaat dia ada tariqat, Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, Sulaimaniyah, Yamaniyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, macam-macam tariqat. Habisnya dia akan bangkit lepas Jumaat. Tok guru dia akan bangkit, berdiri. Anak murid pun akan berdiri. Macam-macam ni. Dia pakai yang hijau, pakai yang merah, hitam, biru, putih, macam-macam. So duduk keliling tok guru dia. Tapi kebanyakan putih lah. Tok guru dia. Tok guru pun mulalah. Ilah hadrati bla bla bla. Hailah ya Allah, 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 Allah. Dia macam-macam entak. Allah, 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 Allah. Pang pensan. Sebab dia ada zoo. Dia dah masuk dalam Allah, Allah, Allah pensan. Lepas pensan, tok guru dia hilang. Tu pergi. Yang duduk situ lah. Tengah tidur. Atas kapek. Kalau kat Malaysia, kena serbu lah. Jangan sesak. Padahal sesak pun. Sebab dia dah zoom. Orang yang rasa nak tengok orang artis idaman dia, tiba-tiba muncul depan mata, dia akan histeria. Tak ada kena-mana pun. Darah naik kepala. Ya Allah, aku dapat tengok Michael Jackson. Pang pensan. Bayar duit. Masa tu RM40. Nak tengok Michael Jackson. Mari menyanyi lagu Bidik. Thriller. Tak. Pensan Stadium Merdeka. Sebab terkejut tengok orang yang dia idamkan duduk di Afrika tu. Tiba-tiba di Amerika tu, tiba-tiba mari di Malaysia. Boleh tengok depan mata. Saya duduk tunggu juga orang Ridwan ni pensan tengok ustaz ni. Tak ada pensan langsung. Mana tak teruja, mana tak ada apa-apa lah. Duk tengok, ada TV ustaz ni. Lah yang mari surau kita, ya Allah, ustaz ni ku sayang, pensan. Tak ada.
Mana mutuk apa sayang tu. Patut tak sambung dengan Jumaat pun. Tak ada nak khumuh-khumuh pula. Belum lagi sampai tahap histeria macam tu. Bukan histeria. Yang ada tu ialah tidur ya. Histeria pengsan terus. Yang ni tidur ya. Buka mata dengar sikit. Tidur ya. Itu yang berlakunya. Ni. Bila lah kita dah rapat sangat, boleh jadi tak nampak terhijab lah dia. Jikalau ia dapat menyampaikan pada zahirnya, wallahu alam. Tanda kat situ tanda boleh baik. Dhabit elok-elok. Dhabit tanda. Kita tu tuan-tuan tanda je conteng. Nanti akan datang tolong beli pen ke pensel kat Maidin, letakkan tabung letak kat situ, bekas bawa pensel kat situ. Jadi siapa yang ambil kita ambil pensel satu atau pen. Dia tanda. Sebab ada yang guru cakap tak tertulis pun di sini. Dia bawa dalil luar. Kita kena tulis tobik dia dalil kat luar ni. Tanda kat mana. Jadi orang kemudian datang, oh sini tempat dia. Oh ini maksud dia. Jadi dia nak tanya pun dia segan lah sebab benda tu dah diuraikan sebelum. Jadi dia nak tanya tak boleh Sebab dia diurai benda tu tak datang. Tanda tobik tu maksud tanda. Tanda baik-baik. Belilah dalam 10 batang pensel. B bagi kat ustaz ni. B bagi kat ustaz ni. Bagi pen apa pen. Lepas tu simpan dia dulu. Ada kelas je. Bukan kelas ustaz ni saja. Semua orang lah. Isukan pen tu. Biar dia tanda tobik di kitab. Kitab tu wakaf ke kitab personal yang tinggal kat surau. Wakaf. Yang balik tu personal. Jadi tobik tanda. Tanda tarikh bermula berakhir. Huraian dia mengenai okeynya ini hampir dia. Contoh ustaz ni bawa contohnya ialah seperti melihat gelas, tulisan di gelas. Jauh sangat tak nampak, pertengahan cantik nampak, dekat sangat pun tak nampak. Contoh. Semua tu dah ada. Wallahu alam. Kita akan sambung nanti jikalau ia dapat menyampaikannya. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita belajar daripada muqaddimah hadis kita ambil pengajaran dan beramal dengannya. Begitu juga pesan hikmah, kata-kata hikmah daripada Syekh apa nama? Atau illah aku cinta padamu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakan dari kena biar fasih di lidah supaya bila kita balik nanti ke Masyar, Syekh Athaillah seorang ulama usaha, dia menjadi sebagai pemberi syafaat kecil kepada kita. Guru-guru yang ada, ustaz-ustaz yang ada, mutaakhir dan sebagainya, dia belajar kitab-kitab dulu dan baca kitab ahli-ahli ijtihad untuk disampaikan kepada orang ramai. Dia tak boleh nak terjemah dengan ikut akal dia. Tengok dalam YouTube macam-macam. Dia kata tak boleh pakai yang tu, pakai yang ni. Ini maksud dia. Innamal a'malu binniyat. Maksud niat itu dia kena ikhlas. Tak apa tak ada niat pun. Tengok. Ulama dulu kata lain. Membezakan adat dengan ibadat ialah niat. Setiap sesuatu kena ada niat. Makan kena ada niat. Pakai kasut kena ada niat. Guru kita kata dulu dalam kitab-kitab ulama. Mari kemudian dia kata tak. Maksud niat innamal a'malu binniyat itu ialah niat dengan ikhlas kepada Allah Taala. Lepas tu dia mari sembahyang Allahu Akbar. Jadi selita jalan. Sekarang ni saya malah nak sebutlah kita ustaz YouTube. Dia rasa dia tu lebih hebat daripada Imam Syafi'i, daripada imam-imam mazhab, daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia rasa dia lebih hebat lagi. Kena ikut dia, jangan ikut ulama tu. Kita belajar kitab Torah, kitab-kitab orang dulu ni sebab kita terjemah balik je. Kita sendiri tak mampu untuk mengeluarkan hukum daripada hadis ataupun Quran. Sebab dia ada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Jadi tuan-tuan tengok sajalah YouTube tu. Jangan kalau yang banyak nak guna teori otak dia sendiri, yang ambil hadis, ambil Al-Quran, dia terjemah sendiri, tak merujuk kepada mana-mana kitab muktabar, tak payah pakai. Tu yang mudah kita. Kata kunci mudah macam tu. Sebab dia sendiri tak mampu lagi untuk mengeluarkan hukum daripada sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dia hanya mampu membaca sahaja, menterjemah, bawa balik. Itu je. Tiba-tiba dia kena ikut pandangan dia. Jangan ikut pandangan ulama dulu. Jangan ikut mazhab. Jangan ikut Syafi'i. Jangan ikut Maliki. Jangan ikut Imam Ghazali. Tak. Nak suruh ikut dia. Dia sendiri pun dia isap rokok lagi.
Dia sendiri pun isap rokok lagi. Dia tu pun dah tak sikoh. Tak boleh pegang hujah. Kalau tok guru tu masih lagi duk isap rokok lagi, duk tengok TV lagi, duk tengok panggung wayang lagi, duduk pergi ke apa ni, makan benda-benda syubhat lagi kat hotel kat apa, tak boleh. Jauh lagi. Kita nak jadikan dia sebagai orang yang mengeluarkan hukum. Kalau macam tu pakai ustaz ni, dah jangan pakai ustaz ni baca je. Ustaz ni baca kitab-kitab yang dulu, yang orang-orang yang tak isap rokok, tak pakai seluar pendek, yang tak makan di hotel yang syubhat. Ni guru kita ni, tok-tok guru kita nu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Ghazali tu, yang ni geng-geng yang tak isap rokok ni. Yang tak ada fasik ni. Tak ada, fasik-fasik ni tak ada. Nak baca kitab pun dia kena ambil air sembahyang. Kena menghadap kiblat, pakai jubah. Tu tok guru kita. Bukannya tok guru kita, dia boleh baca hadis, kita pegang kat dia. No. Kita ambil dia baca kitab-kitab yang dulu, yang muktabar. Jangan kita, dia ni bagus dia ni, pandai. Iyalah kau nampak dia bagus. Dalam YouTube tu dia bagus gini-gini. Dah. Dia kena mesti merujuk kepada kitab-kitab muktabar. Bukan kitab yang dia buat sendiri. Sebab dia tidak muktabar pun. Dia bukan ahli ijtihad pun. Ni hak berlaku banyak sangat ni. Banyak sangat-sangat ni gunakan fikrah, pemikiran dia sendiri. Menyebabkan orang pun ikut, ni betul. Ulama lu tak betul ke? Inilah ulama'uhum syarrun man tahta adimas sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Kalau terjemah panjang tu, kita terjemah kemudian lah. Ni ulama akhir zaman menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Ulama akhir zaman, ulama lu salah, aku yang betul. Dan kata Nabi, inilah punca fitnah di akhir zaman. Inilah punca fitnah di akhir zaman. Dia bawa pandangan dia, ideologi dia bercanggah dengan ulama-ulama terdahulu. Tunggulah kehancuran Islam. Tunggu kehancuran. Sebab orang-orang inilah, orang-orang agama yang merosakkan kita orang awam biasa. Ini akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la